Okey, sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri kita semua hidayah taufiknya dan diberi kesempatan pada kita malam ni dapat bersama-sama dalam program anjuran RH Qiraat Center bagi kita menyambung perbincangan berkenaan dengan metodologi Qiraat Al-Kisai, Imam Al-Kisai, yang mana pada malam ni adalah pertemuan yang ketiga dalam sesi pembentangan usul Qiraat Al-Kisai ini. Jadi selamat datang kepada semua. Tahniah khabar yang masih lagi dapat bersama-sama, dan juga kita banyak terima kasih kepada Datin yang selaku penganjurnya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pembentangan pada malam ni, sebelum daripada Ustaz teruskan menyambung usulnya, kita ambil sedikit pengenalan kepada biografi Imam Ad-Duri. Imam Ad-Duri. Sebenarnya Imam Ad-Duri ini telah pun disebut sebelum daripada ini. Kita dah perkenalkan sebelum daripada ini dalam sesi pembentangan metodologi Qiraat Abu Amr. Ya, Qiraat Abu Amr. Kerana di situ adanya nama Ad-Duri dan adanya As-Susi. Jadi untuk Ad-Duri telah dijelaskan. Walaupun kita cuba ulang kaji baliklah. Ya. Walau dah jelaskan pun rasanya kita tak ingat lagi pun. Ustaz D pun tak berapa ingat. Tarikh lahirnya macam mana, namanya okeylah namanya ya. Perkara-perkara yang lain tu insya-Allah kita ulang kaji semula. Siapakah Imam Ad-Duri? Ya. Baik, Imam Ad-Duri ini nama dia Abu Umar Hafs bin Umar bin Abdul Aziz bin Suhban bin Adi bin Suhban Ad-Duri Al-Azdi Al-Baghdadi An-Nahwi Al-Muqri Ad-Dharid. Jadi namanya Abu Umar. Hafs itu pun gelaran juga ya. Hafs namanya Hafs bin Umar. Ada seorang lagi nama Hafs bin Sulaiman. Yang tu adalah Hafs yang merupakan imam bacaan imam yang mana kita baca Quran hari-hari itu bersandar kepada Hafs. Riwayat Hafs, yang tu Hafs bin Sulaiman. Yang ni Hafs bin Umar. Dan dia dilahirkan di Ad-Dur pada tahun 150 Hijrah pada zaman pemerintahan Al-Mansur. Beliau dikenali dengan nama Abu Umar, disandarkan kepada Ad-Duri. Kita panggil ataupun dia lebih terkenal dengan nama Ad-Duri daripada Abu Umar kerana dinisbahkan kepada suatu tempat di Baghdad, iaitu yang terletak di sebelah timur Baghdad, kawasan tempat kelahiran beliau, ya, Ad-Dur. Jadi di situ panggil tempat yang terkenal itu, maka dipanggilkan beliau tu sebagai Ad-Duri, ya. Allah alam lah siapa lagi yang digelar sebagai Ad-Duri. Mungkin ada lagi beberapa orang, tapi dia lebih menonjol lah. Macam tuan-tuan dan puan mungkin ada biasa dengar sebut Al-Kalantani, Al-Fatani. Bukan seorang saja yang pakai itu, ada lagi yang pakai nisbah seperti itu. Ya. Beliau merupakan imam qiraat zamannya, khususnya rakyat Iraq, dan merupakan imam pertama yang kumpulkan qiraat serta membukukannya. Itu mengikut satu pandangan atau pendapat yang katakan beliau adalah orang yang pertama kumpulkan qiraat dan orang yang pertama bukukannya.
Dan diriwayatkan daripadanya beberapa hadis oleh Ibn Majah dalam sunannya. Maknanya kepakaran beliau tu bukan dalam bidang ilmu qiraat saja. Beliau juga adalah orang yang diriwayatkan beberapa hadis ya oleh Ibn Majah yang dimasukkan dalam sunannya. Beliau terkenal dengan perawi kepada bacaan Imam Al-Kisai dan juga perawi bacaan kepada Abu Amr yang dah disebutkan tadi, tapi melalui perantaraan Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi yang dengan Abu Amr itu melalui perantaraan. Dan guru-gurunya ramai, yang dia terlaki antaranya ialah Ismail bin Ja'far, dan Ismail bin Ja'far pula ambil daripada Imam Nafi' dan juga Imam Nafi' itu sendiri, dan Yaqub bin Ja'far daripada Ibnu Jammaz yang ambil daripada Abi Ja'far, Yahya bin Mubarak Al-Yazidi, Salim daripada Hamzah, Muhammad bin Sa'dan daripada Imam Hamzah, dan Abi Bakar daripada Asim. Ramai yang ambil bacaan daripada beliau, antaranya Ahmad bin Harb, Abu Ja'far Ahmad bin Far al-Mufassir, Ahmad bin Yazid al-Halawani. Ini saja kita sebut nama-nama ni pun jangan kita jumpa ataupun kita dengar. Kenapa ditunjukkan nama-nama ini? Ini nak menunjukkan bila ramainya guru, ramainya murid, menunjukkan keilmuannya ya. Itu biasa kalau kita baca biografi ulama-ulama, disebut nama-nama tok-tok guru dia, disenaraikan tok-tok gurunya. Jadi itu nak menunjukkan keilmuannya bila dah ramai tok guru, biasanya alim lah. Ya. Dan bila ramai murid, maknanya ia adalah orang yang menjadi rujukan ramai. Umar bin Muhammad bin Bazah al-Asbahani, Muhammad bin Ahmad al-Barmaki, Muhammad bin Hamdun Abu Abdullah al-Haddad. Dan beliau meninggal dunia bulan Syawal tahun 246 Hijrah di Rambawai, iaitu sebuah kampung di Ar-Rai. Dan Abu Daud kata, aku lihat Imam Ahmad bin Hanbal tulis tentang Abi Umar Ad-Duri ini, panjang umurnya dalam ilmu qiraat dan ilmu pembacaan, pengambilan qiraat dan talaki. Ramai yang ambil manfaat daripada ilmunya bila dia usianya agak panjang. Jadi ramai yang dapat manfaat lah. Jadi tu keberkatan usia ya. Kita semua pun nak macam tu, usia panjang, berkat dan ramai dapat manfaat kewujudan kita tu. Segenap pelusuk sehingga beliau wafat bulan Syawal tahun 246 pada zaman Al-Mutawakkal. Jadi itulah secara ringkas, yang saya laju-laju sikit sebab benda ni atau biografi ni telah disebut sebelum ni. Tak maklum dalam sesi pemetangan Abu Amr. Okey. Baik, insya-Allah malam ni kita Ustaz jangka dapat selesaikan metodologi Imam Al-Kisai, maknanya selesailah habis malam ni. Tapi bila buat nota tu tengok macam banyak lagi yang boleh diekspreskan, tapi Ustaz takut tak sempat nak kerja tu. Tengok macam mana kalau dapat selesai, kita selesai hari ni. Kalau tak, mungkin satu lagi pertemuan tu, yang tu pasti insya-Allah tu selesailah. Okey. Bab al-waqf ala marsumil khatt. Okey. Yang ini kita nak bincang pasal wakaf. Wakaf pada apa yang diresamkan dalam Al-Quran. Imam Al-Kisai, wakaf pada kalimah-kalimah berikut dengan huruf ha. Ya, afara'aitumul lata wal uzza. Jadi kalimah al-lata yang ini ditulis dengan ta maftuhah. Ta maftuhah sepatutnya ditulis ta marbutah, ya, sebab dia daripada kategori kata nama, maka sepatutnya tulis ta marbutah lah. Tapi dalam Al-Quran dia tak tulis ta maftuhah, dan kita pun rasanya
Sedia maklum kenapa tak ditulis dengan ta marbutah ya kalimah ini. Kalau ditulis dengan ta marbutah ini mungkin sebagai ulang kaji lah ya. Kalau ditulis dengan ta marbutah, ia akan menyamai dengan satu kalimah yang biasa kita sebut lafzul jalalah. Allah. Kan bentuknya akan jadi macam Allah. Sebab Allata tu Tuhan yang disembah zaman jahiliah dulu, terkenalah berhala ni. Allata. Kalau dia dimulai dengan hamzah wasal depannya lam ya. Biasa kita sebut alif lam ha Allah kan. Yang ni alif lam lepas tu kalau dibentukkan dengan ta marbutah buangkan titiknya. Jadi itu memang samalah. Memang sama. Jadi sana bagaimana halusnya dalam penulisan Al-Quran ini nak menyucikan Allah ataupun tak nak satu pun sama dengan Allah, dibezakan penulisan sampai peringkat itu penulisan. Dan kalau kita lihat di sini ada double lam. Walaupun ada double huruf lam, kita tak baca afara'aitumullah ta. Kita tak baca gitu. Afara'aitumullah. Tapi Allah alif lam pun dia double juga. Dia double lam. Allah, qul huwallah. Tapi dari segi tulisan dah nampak beza. Dari segi sebutan tu sendiri pun berbeza. Ya. Baik. Jadi kalaulah katakan Al-Kisai pun diwakaf dengan huruf ha, dia tetap tak ditebalkan lam. Afara'aitumullah. Dia tak jadi afara'aitumullah. Confuse kalau afara'aitumullah. Jadi Allah pula di situ. Padahal dia Allata wal Uzza. Ya. Boleh faham? Itu muka surat 526. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di situ. Okey. Kemudian muka surat 382. Fa'ambatna bihi hadaiqadah. Kalau nak wakaf. Dah. Bezalah dengan hafz kita berhenti dengan ta. That. Kalau tadi pun afara'aitumul lat berhenti dengan ta. Ini kita datangkan kalimah yang berbeza dengan hafz. Ya, cara wakafnya. Okey. Kemudian kam ahlakna muka surat 453. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata. Yang ini pun sama ya, dia tulis dengan ta maftuhah. Jadi walaupun tulis ta maftuhah ya, di sini di-highlightkan kita berhenti dengan huruf ha untuk Al-Kisai. Wala ya. Wala bezalah dengan hafz wala dengan ta ya. Okey. Kemudian hayhata lima tu'adun surat 344. Jadi hayhata ada dua kali di situ. Nak berhenti yang mana satu tak kisah, tapi cara berhentinya sama juga ya, ditukarkan ta itu menjadi huruf hayhata. Okey. Kalau sambung tu jadi ta semulalah. Kemudian mana-mana tempat ya kalimah mardati yang ni pun sama, berhenti dengan tukarkan ta itu menjadi huruf ha. Menjadi huruf ha, mardah jadi ha. Okey. Baik, satu lagi perkara berkaitan dengan wakaf ini juga ialah Imam Al-Kisai dia wakaf dengan mengisbatkan alif. Ya, mengisbatkan alif bagi kalimah ayyuha. Kalimah ayyuha kalau kita tengok dalam Quran dia ada 3 tempat. Ya, sebelum ni pun kita dah sebut, kita ulang kaji lagi. Ayyuha ni dalam Quran ada 3 tempat. Satu di surah Az-Zukhruf 493. Satu lagi muka surat 532. Surah Ar-Rahman. Kemudian satu lagi muka surat 353.
daripada surah An-Nur. Jadi kalimah ini ada tempat-tempat ini, 3 tempat ni semuanya tulis pattern sama. Ditulis tak ada huruf alif. Walau bagaimanapun, kalau bacaan Imam Al-Kisai untuk waqaf di sini, waqaf dengan ada huruf alif. Ya, ayyuha. Kalau kita berhenti macam mana? Kita berhenti matikan ha. Ayyuh. Tapi tak adalah berhenti ayuh. Tak ada gitu. Ayyuh. Kena ketekanlah sebab dia ada sabdu. Wa qalu ya ayyuh. Tapi kalau Imam Al-Kisai, wa qalu ya ayyuha, itu kalaulah kita nak waqaf ataupun kita memang tak nak waqaf, orang lain pula minta kita waqaf. Untuk guru suruh kita waqaf. Dia tak nak tahu kita ni pandai tak ataupun ada maklumat tak pasal nak waqaf di sini. Okey. Okay, baik. Jadi sama 3 tempat tu. Dalam muka surat yang tuan-tuan dan puan boleh tanda di Quran masing-masing. Okey, kemudian seterusnya ialah Imam Al-Kisai. Dia waqaf pada huruf ya bagi kalimah berikut. Wai ka'anna, wai ka'annahu. Muka surat 395. Yang mana sempat Ustaz cari muka surat, Ustaz carilah, tak tulis. Ya, ada juga yang tak sempat nak tengok tu. Banyak. Ya, jadi tu sempat muka surat 395, tuan-tuan dan puan boleh cuba cari terus dalam surah Al-Qasas. Kita tengok di situ wai ka'anna ataupun wai ka'annahu, kita tak beramal pun wakaf di situ. Maksudnya kita tak berhenti pun bacalah apa-apa qiraat pun. Kita tak wakaf kan. Sebab nak wakaf di situ pun tak berapa sesuai, kecuali kalau wakaf iktibari ada nak pemakluman cara wakafnya macam mana, ataupun kita diminta untuk wakafnya macam mana, maka di sini ambil maklum cara nak wakafnya ialah wakaf dengan y. Macam tu. Tapi tak dipanjangkanlah. Contoh kita baca wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai. Okey. Kalau hafs kita kena habiskan wai ka'an. Kita hafs senang. Kita ikut yang macam mana dia tulis kan. Sambung berhentilah sampai akhir tu. Okey, baik. Itu hujung pun sama, wai ka'annahu la yuflihul kafirun, berhenti pun wai. Tak dipanjangkan ya, bukan dah dibaca wai. Tak. Okey. Kemudian ayyam. Terus pula. Okey. Ayyamma. Ya, ayyamma. Di sini daripada surah Al-Isra, ya, daripada surah Al-Isra, yang mana kalimah ayyamma tad'u, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. So, macam mana kita nak wakaf di sini pada kalimah ayyamma, kita tak biasa juga wakaf. Tapi kalau kita nak wakaf di sini untuk Imam Al-Kisai disebut wakafnya adalah ayya. Ya. Wakaf ayah. Walau bagaimanapun di komen oleh Imam Ibnu Al-Jazari yang sebenarnya kita wakaf dengan ayyam, ya, ayyam, kita wakaf ayyam, ataupun kita boleh wakaf ayya, boleh dua-dua. Itu menurut apa yang disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Ustaz? Ya. Yang ni muka surat 293. Tak jumpa, salah muka surat, aku bagi tahu Sebab 293 ni Ustaz. Surah Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi. Ini surah Al-Isra.
Cuba Dah tengok. ayat Ikut ayat tu 110. Atas. Oh, atas. 293. Salah muka surat ke? Kalau salah bagi tahu Ustaz. Betul. 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 Betul Ustaz, betul. Betul Okey, betul. Saja je nak tengok juga walaupun cakap betul. Okey. Sebab yang wakaf yang macam ni Ustaz, maklumat baru ni. Saya pun tak pernah tahu macam ni. Sebenarnya macam Kak Ayah tadi Ayah tadi tu kan. Sebenarnya dia ada dalam perbincangan khusus kalau kita belajar matan Syatibi tu kita akan jumpalah perkara-perkara ini dalam bab yang Jadi untuk ini sebab apa? Sebab kita tak berhenti pun tak berhenti. Berhenti pun. Tapi yang ini mungkin juga okey sebab dia macam dua kalimah yang berpisah. Macam yang tadi tu kan Ustaz dia gabung kan Ustaz. Pelik. Yang ni kan. Tiba-tiba dibolehkan baca yaqulu nawai macam tu ya. Sebab dia di sini kalau kita tengok dia y kalimah lain, ka'anna kalimah lain tapi tulisnya bersambung. Jadi sebab kan nak wakaf macam mana? Wakaf y ke wakaf y ka'an ke? Wakaf y. Ya. Tapi di sini kalau kita tengok nak wakaf macam mana? Ayya ke? Ayyamma ke? Jadi disebutnya Imam Al-Kisai wakaf ayya, tapi di komen oleh Imam Ibnu Al-Jazari dia kata yang sebetulnya ialah harus boleh wakaf antara dua-dua itu, sama ada kita nak wakaf ayya ataupun kita nak wakaf ayyamma bagi semua qiraat. Qiraat ya. Jadi atas asasnya matan Imam Syatibi itu dia menunjukkan wakaf pada ayat. Cuma ditaklid, dikomen oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Okey. Jadi kesimpulannya berpegang kepada apa yang disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari, ya kita bolehlah mana-mana imam qiraat lah kita boleh wakaf dengan ayya atau ayyamma. Ya. Okey. Kemudian kalimah ka'ayyin, ya, ka'ayyin. Jadi kalimah ini Imam Al-Kisai dia wakaf pada huruf nun. Jadi selesai masalah ini samalah dengan kita ka'ayyin, kita pun wakaf begitu juga. Ka'ayyin. Ada yang wakaf ka'ay sampai situ aja tak bunyi yin. Ini wakaf sampai ka'ayyin. Ini terletak dalam surah-surah yang tersenarai di situ. Tuan-tuan boleh lihat di muka surat yang tersenarai juga. Muka surat 68 ada, surat 248, 338, ya, surah Al-Ankabut pula muka surat 403, surah Muhammad muka surat 508, surah At-Talaq muka surat 559. Okey. Baik, selesai untuk bab kita wakaf atas kalimah yang ditulis. Bagaimana ditulis dengan apa yang diresamkan di khat itu. Ada yang berkaitan dengan huruf ta yang sepatutnya ditulis ta marbutah tapi ditulis dengan ta maftuhah. Ada yang selain daripada itu. Okey. Baik. Terusnya kita pergi tengok kepada perkara yang berikutnya. Sebelum tu Ustaz tak masukkan di sini, lupa masukkan. Tapi konsep sama kalau tuan-tuan puan ingat apa yang kita bincang dengan qiraat Ibnu Katsir sebelum ni, ada kalimah rahmata ditulis ta maftuhah, ingat tak? Ni'mata ditulis ta maftuhah, yang sepatutnya tulis ta marbutah. Sunnatu
imra'atu. Yang tu semuanya pun dia wakafkan dengan huruf ha, ya, wakaf dengan huruf ha. Okey. Yang mana tempat-tempat semua tu kita jarang pun wakaf, cuma kita ambil maklumlah kalau nak terwakaf di situ. Okey, kita pindah ke yang ke-13. Ini yang panjang lebar juga. Perkara yang ke-13 ini yang paling unik lah bagi Imam Al-Kisai. Nanti kita akan jumpa ada persamaan dia dengan qiraat yang lain seperti qiraat Hamzahnya ataupun Khalaful Ashir, ataupun kita kata bagi Abu Am sebahagian hukumnya. Okey, jadi bab fathah dan imalah. Copy paste yang ni intronya, dah cerita beberapa kali sebelum daripada ni tentang al-fathnya adalah ibarat daripada buka mulut sebab lafazkan sesuatu, dan dia adalah satu lafaz ucapan yang masyhur di kalangan ahli Hijaz seperti Quraisy, Ansar, Thaqif, Hawazin. Ni kabilah-kabilah Arab, ya. Masuk Quraisy tu maknanya Rasulullah SAW berbangsa Quraisy terkenal dengan lahjahnya dibaca dengan fathah, ya. Bukan kalau kata orang-orang Melayu ni bukan macam Kelantan lah. Kelantan tu dia bukan fathah. Dia tak banyak fathah, dia banyak taklid. Ya. Soalan gitu. Okey. Baik, imalah pula. Ini imalah bermaksud condong sebutan fathahnya ke arah kasrah ataupun alif, kita condong ke arah ya, dipanggil al-kubra dan al-itja'. Okey. Maksud dua lafaz ini adalah antara imalah surah ataupun antara imalah surah dengan fathah, ya. Dan dia dipanggil juga taklid. Dan imalah ini sama ada surah kubra adalah satu sebutan yang masyhur di kalangan kabilah Arab, lahjah bagi ahli Najd daripada Tamim, Asad dan Qais, ya, yang ini terkenal dengan dialek imalah. Okey, dalam bab ini tuan-tuan dan puan, kita akan tengok tempat yang manakah diimalahkan oleh Imam Al-Kisai, itu yang pertama. Kemudian kita akan tengok pula tempat atau keadaan yang mana dibaca imalah bagi Ad-Duri saja daripada Al-Kisai. Imam Kisai dia ada dua perawi kan, ada Ad-Duri dan ada Al-Laits. Jadi yang bahagian kedua ni khusus kepada Ad-Duri saja. Dan manakala yang ketiga, kalimah yang dikecualikan daripada imalah bagi Imam Al-Kisai. Okey. Baik, yang pertama. Tempat atau keadaan yang dibaca dengan imalah bagi Imam Al-Kisai. Tempatnya ialah yang pertama, setiap alif yang ditukarkan daripada ya yang terletak pada isim, pada fi'il, ataupun sama ada wasal atau waqaf. Yang ini sama apa yang telah Ustaz bentangkan metodologi qiraat Hamzah itu. Sebab banyaknya Kisai mana Hamzah imalah, dia imalahkan. Ya. Okey. Bagai contoh nak faham tentang apa yang disebut zawatil ya. Zawatil ya, biasa kita guna istilah zil ya kan. Zil ya ataupun zawatil ya. Sebenarnya apa? Bila sebut zil ya, sebenarnya dia merujuk kepada asal sesuatu alif itu ialah huruf ya. Yang kita tengok ada ditulis dengan ya tapi bacanya alif. Ia terletak pada isim, maka caranya ialah kita tasniahkannya. Kita perduakan dia. Kita duakan dia. Boleh ke perdua? Duakan dia. Sekiranya zahirnya huruf ya, maka huruf tersebut itulah merupakan asal bagi alif. Dan sekiranya huruf yang zahir itu waw, itulah asal bagi alif. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, kalimah al-huda. Satu petunjuk.
satu petunjuk. Al-huda. Nak jadikan dia dua, maka dalam bahasa Arab dia sebut hudayani. Maknanya di sini terkeluarlah huruf ya. Tapi kena tengok kamus jugalah ya. Huda, kalau kita entah apa bunyi boleh sambung semua kita. Hudatan pun mungkin jadi. Hudawan, tak pasal-pasal datang huruf yang tak dibincang pun. Jadi kena ada rujuk kepada mu'jam ataupun kamus. Al-huda, al-hudaya ni sebagai contoh je nak tunjuk tuan-tuan puan. Bila kita duakan dia akan keluar ya. Hudaya ni. Jelas di sini maknanya ya ini memang asalnya ialah huruf ya. Walaupun dibaca alif. Huda. Walaupun kita tak baca hudai. Kita tak baca hudai. Kalau baca hudai memang jelas itu ya. Hudai. Tapi kita bacanya huda. Ya. Tapi dalam Quran dia tak tulis alif. Dia tulis ya. Rasam Osmani dia tulis ya. Antara sebabnya ialah nak menunjukkan asalnya ialah ya. Okey. Al-hawa. Jadi bila kita tafniahkan dia atau duakan dia jadi al-hawayani. Manakala sofa. Sofa ini kalau bagi kita sofa mungkin jadi sofayan juga. Tak, dia bukan sofayan, dia sofawani. Dia bukit sofa, sofawani. Maknanya di sini yang fa alif ini, alif itu adalah asalnya huruf waw, sofawani. Sana, sanawan. Jadi yang ini tak dipanggil zilya lah. Ya. Kalau yang berubah jadi, kalau yang terzahirnya waw, dia tak panggil zilya. Itu kalau kategori isim. Kalau kategori fi'il, maka kita akan sandarkan fi'il itu kepada dhamir al-mutakallim ataupun al-mukhatab. Contohnya tuan-tuan kita tengok kalimah aba. Kalimah aba ini kata kerja, maka nak tahu nak tahu alif di situ aba asalnya huruf apa? Asalnya ya ke atau waw, maka kita sandarkan aba itu kepada ta mutakallim. Kepada ta mutakallim itu tak yang beri makna saya. Maka di sini kalimah aba dia jadi abaitu, sa'a sa'aita, ista'la ista'laitu. Ini kena masuk kelas bahasa Arab ni sebagai ringkas saja ya. Da'a da'auta. Dia keluar waw, dia tak keluar ya lah di sini. Naja najautu, dana danautu. Orang yang biasa jumpa kalimah-kalimah ini, maka baginya agak senanglah, dia dah tahu asalnya waw, asalnya ya. Ya, kalau kita dah biasa jumpa, kerap kali jumpa, kerap kali membaca, kita akan nampak ya. Jadi kalimah-kalimah ini yang nampaknya ya, maka imalahkanlah bagi kisai. Nak ceritanya di situ. Dia akan baca abi, sa'i, ista'li. Tapi kalau da'a dia tak bacalah da'i, naji tak ya, dani pun tak juga. Dalam penulisan Rasam Osmani memang kita boleh kenal kalau dia tulis dengan huruf ya. Jadi cukup senang ya, walaupun kita tak adalah mahir sangat nak tahu mahir sangat tentang perkara ini, tapi kita boleh kenali dia asalnya ya, asalnya waw. Biasa kalau asalnya waw dia buat alif. Kalau asalnya ya dia terus buat ya. Ya, biasanya gitu. Tapi lagi senang ya, lagi senang kalau kita dapat hafal yang ini, selesai masalah. Nak selesai inilah masalahnya. Bukan selesai masalah, nak selesaikan ni ialah masalahnya. Apa yang disebut oleh Imam Al-Mutawalli, dia dah himpun kalimah-kalimah yang tak diimalahkan kerana asalnya alif itu ialah waw. Katanya asa syafa inna safa aba ahad sana ma zaka minkum khala wa ala warad afa wa naja qul ma'bada wadana da'a jami'an biwawin la tumalu lada ahad. Jadi kalau dapat hafal yang ni selesailah masalah. Ya.
Masalahnya nak selesai ni yang jadi masalah ni. Okey. Jadi kalau kita ingat, so ya inilah kalimah-kalimah ini memang tak diimalahkan sebab asal dia tu seperti contoh kalimah asa, tak imalah, tak dibaca asih, tak ya. Asa yang makna tongkat lah. Syafa pun sama, tak dibaca syafi. Inna safa pun dah disebutkan tadi ya. Aba pun dah disebutkan tadi, tak baca abi. Aba ni aba yang lain, bukan aba yang aba itu tadi ya. Aba yang bapa tu. Okey. Baik. Yang kedua pula ialah Imam Al-Kisai dia baca imalah setiap kalimah yang wazannya fa'ala, fu'ala, macam qiraat Hamzah juga. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat lagi yang Ustaz dah share itu tentang qiraat Hamzah. Jadi di sini pun kalau kalimah itu bila kita refer kepada wazannya, maka wazannya atas wazan fa'ala atau fu'ala, maka diimalahkan. Cuba kita tengok sama ada dia zirra ataupun zilya ya. Nasara, pattern dia sama bunyi fa'ala. Yatama, pattern dia pun sama bunyi fa'ala. Jadi imalahkan nasari, yatami. Kalau kusala, dia pattern dia sama dengan fu'ala, kusala, fu'ala, diimalahkan. Kusale, sukare. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasari was-sabiin. Itu sebagai contoh. Contoh yang lain lagi kalau kita tengok wabtalul yatami hatta ya, wabtalul yatami hatta idza balagun nikah. Okey. Ini contoh juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukari hatta ta'lamu ma taqulun. Nampak? Walaupun di bawah ra tu tak adalah diletakkan tanda bulat. Di sini tak ada tanda bulat sebab Ustaz tak copy daripada Quran Kisai. Ini yang Ustaz ambil daripada Quran Hafs. Cuma Ustaz merahkan je lah. Ya, tapi kalau kita tahu formulanya, kita tak bergantung sangat pada tanda-tanda itu. Dia macam orang dah mahir asas tajwid, hukum izhar, idgham, ikhfa apa semua tu, dia tak bergantung sangat kepada Quran yang ada warna-warni tu. Kan izhar warna lain, idgham warna lain, ikhfa warna lain, mat semua tu. Dah memang ada Quran yang seperti itu, tapi macam kita rasanya tak berhajat sangat dengan Quran yang ada tanda-tanda warna-warni seperti itu sebab kita dah tahu kan. Kalau dulu-dulu mungkin peringkat awal belajar Quran mungkin kita nak tapi tak sempat nak tengok juga warna-warni itu. Sama jugalah bacaannya ya. Okey, kemudian kita tengok yang ni yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukari wa ma hum bisukari. Walaupun satu Ustaz tak ingat merahkan tapi kita dah tahu. Ini tertinggal lah ni. Ya. Wa taran nasa sukari wa ma hum bisukari walakin adzaballahi syadid. Okey. Baik. Yang ketiga pula. Yang ketiga begitu juga diimalahkan alif ru'usul ay, sama ada asal alif itu waw ataupun ya. Yang ni dia lebih umum. Kalau tadi dia letakkan atas zilya aja. Maknanya kalau dia asalnya huruf ya, okey boleh imalah. Kalau waw tak boleh. Tapi bila dah berada di ru'usul ay, kepala ayat. Ru'usul ay itu kepala ayat. Kalimah yang berada dekat nombor itu dipanggil kepala ayat. Maka di situ dibaca dengan imalah. Ada 11 surah. Bukan semua surah. 11 surah ini. An-Najmi, Taha, Al-Ma'arij,
ad-duha, al-alaq, al-lail, asy-syams, al-a'la, al-qiyamah, an-nazi'at, abasa. Ya, ni surah-surahnya yang mana kalimah-kalimah di hujung tu adalah terdiri daripada dzil-ya dan ada juga dzil-waw, tapi semuanya dibaca dengan imalah. Imalah. Qaulan wahidah, mana satu wajah saja. Okey. Tersilap nombor. Ini nombor 4 lah. Ya. Begitu juga diimalahkan setiap alif ta'nits atas wazan fa'la, fi'la, fu'la, boleh semua. Ya, atau wazan fa'la ke, taqwi, salwi, mardi, atas wazan fi'la, di, zi, ihdi, simi, ya. Fu'la atas wazan fu'la, qurbi, ad-dunyi, unsi. Boleh dikatakan yang ambil talaki al-Kisai memang banyak betul dia akan jumpa kalimah-kalimah yang diimalahkan. Ya. Paling banyak, ya, paling banyak. Bagi antara imam-imam qiraat 10 tu dia yang paling banyak. Terusnya begitu juga diimalahkan setiap alif di hujung kalimah. Diresam dengan huruf ya pada isim ataupun fi'il. Ya, pada fi'il seperti mati, bali, asi, ya wailati, ya asafi, ya hasrati, anni. Dia semuanya imalah. Ya, imalah. Kerana kita tengok ada dia tulis dengan huruf ya. Okey. Baik, nombor 5, Imam Al-Kisai. Ini banyak ya. Imam Al-Kisai dia baca imalah pada kalimah-kalimah berikut. Disenaraikan di sini, nanti kita akan jumpa beberapa tempat yang disenaraikannya ialah kerana ada tempat-tempat yang mana Imam Hamzah dia tak imalah, tapi Imam Kisai dia imalah. Okey. Seperti wadduha diimalahkan wadduhi, al-quwi, al-uli. Ada yang hamzah pun imalah, tapi ada yang hamzah imalah, Kisai pun imalah. Ada yang hamzah tak imalah, Kisai imalahkan. Ustaz masukkan juga ya. Ar-ribi, kilahuma. Yang mana satu nak baca ni? Kilahuma, pada la tu. Bukan pada ma ya. Nanti silap baca kilahumi. Salah imalah tu. Dia kilehuma. Lagi teruk dia buat dua-dua. Kilehumi. Sekarang dia kata salah satunya betul. Jadi tak boleh guna formula macam tu. Salah satu betul. Dia pun imalahkan kedua-duanya. Jadi salah juga. Dia bukan macam soalan objektif gitu. Soalan objektif pun salah juga ya. Kalau semua A, B, C, D dibuat tanda-tanda semua. Okey, nombor 6. Harin. Itu dalam surah Taubah. Dalam surah Taubah ayat 109. Ini tak sempat nak cari muka surat ni. Nombor 7, Ar-Ru'ya dalam surah Al-Isra. Ar-Ru'ya, dan mana-manalah Ar-Ru'ya tu diimalahkan ya. Ar-Ru'yi, ya, Ar-Ru'yi. Okey. Majraha, sama dia imalahkan, samalah dengan Hafs. Ya. Okey. Kemudian kalau Ar-Ru'ya tu saya tengok dia banyak, dia ada dalam surah Al-Isra, dia ada dalam surah As-Saffat. Dia ada juga dalam surah Al-Fath. Jadi senangnya itu contoh ya dalam surah Al-Isra ambil. Kemudian Rona, surah Al-Mutaffifin ini satu je dalam Quran. Rona dibaca imalah rina. Ya, kallabarrina. Yang ke-10 inahu dibaca imalah bunyinya inehu. Ke-11 mana-mana tempat mardati, ya, imalah mardati. Mardati. Dan tadi kita dah sebut kalau nak waqaf dia jadi huruf ha kan. Imalah lagi, ha lagi, mardati.
Asani, ya, imalah asini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36. Ansanihu. Ini imalahkan juga ansini. Ya, ansini. Itu daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-63. Wa ausani. Imalahkan. Wa ausini. Ya, wa ausini. At-Taurah, mana-mana tempat dalam Quran dia imalahkan juga. At-Taurih. Kemudian Al-Qarari, baris bawah tu. Imalah juga. Al-Qariri. Al-Abrari, imalah juga Al-Abriri. Dan surah Ali Imran pun sama. Al-Abriri. Dia ada dua tempat di situ. Al-Mutaffifin dan surah Ali Imran. Ali Imran. Okey. Kalau Al-Qarari itu dia dalam surah Ghafir. Ada lagi dalam surah yang lain tapi dia bukan ra baris bawah lah, dia baris depan. Al-Qararu itu tak diimalahkan lah. Wa bi'sal qararu, wa bi'sal qararu. Ini Al-Qarari, ya, Darul Qarari, dia boleh diimalahkan Darul Qarir. Okey, kemudian terusnya yang ke-18, kiltal jannataini atat. Yang mana satu nak imalahkan? Imalah kalimah kilta. Tapi kilta ni nak imalahkan ketika wakaf aja. Kilti. Kalau sambung tak boleh, ya. Kiltal jannataini sebab depannya huruf yang mati. Kemudian yang ke-19, fa'ahya. Ahya ini ada ahya lah, maknanya ahya sebenarnya. Ahya diimalahkan ahye. Sama ada dia bersambung dengan fa atau bersambung dengan summa atau dia tak bersambung dengan waw ataupun fa dan summa. Jadi dia imalahkan semuanya fa ahye, summa ahye. Jadi itu contoh aja dalam Al-Baqarah, ada lagi tempat-tempat yang lain. Okey. Diimalahkan juga pada alif yang terletak pada huruf keempat atau lebih pada kata nama atau kata kerja. Al-a'li, adni, ibtali. Maknanya kalimah-kalimah ini dia tersusun lebih daripada 4 huruf. Jadi diimalahkan juga. Fa'anjihu, yatazakki, ista'li, azki, zakkiha. Zakka tu kalau kita tengok sebenarnya dia zakka, dia ada double kaf tu, jadi dia lebih daripada 3 lah, dia ada 4 huruf dia. Jadi kita imalahkannya. Okey. Begitu juga dia imalahkan huruf hamzah sahaja. Itu pun bila kita wakaf. Tara'i. Kalau wakaf, tak ada wakaf pun di situ. Cuma nak cerita je lah. Nak cerita je kalau wakaf itulah cara bacaannya. Tara'i. Ada yang imalah dua-dua. Qiraat yang tari'i. Tapi Kisai hanya hamzah je. Tara'i. Dan kalau sambung, maka ra dan hamzah tu dibaca dengan fathah. Tara al-jam'an. Ya, itu dari surah Asy-Syu'ara ayat 61. Okey. Terusnya nombor 8, Imam Al-Kisai juga baca imalah huruf ra dan huruf hamzah. Kalimah ra'a. Sebelum ni pun kita dah share qiraat yang lain. Kalimah ra'a ini maknanya pada imam-imam yang baca dengan wajah-wajah imalahnya disebutkan kalimah ra'a ini. Jadi kalimah ra'a yang terletak sebelum huruf berbaris. Jadi kita kena imalah 2 ya. Ra dengan hamzah sekaligus. Ra dan hamzah. Jadi bunyinya re'e. Contoh ra'a kaukaba oleh kerana kaf
Kafnya berbaris. Ra'a kaukaba. Jadi imalahkan. Ri'i kaukaba. Kita wasal ke, kita waqaf. Sama juga. Waqaf pun ri'i. Ya. Falamma janna alaihi al-lailu ri'i kaukaba. Jadi Quran Kisai memang dia dah buat tanda pun. Setengah Quran tu dia merahkan lagi. Ra dengan Hamzah. Lepas tu ada bulat lagi kat bawah tu. Dah banyak pun signboard tu. Ya. Cuma kalau kita tak tahu, jadi hanya semata-mata signboard je lah. Lagu gitu je. Okey. Baik. Sekiranya selepas kalimah ini ada huruf yang sakin, huruf mati. Seperti ra'al qamar. Falamma ra'al qamar. Dan kita wasalkan, maka difatahkan ra dan hamzah. Apabila kita wasal, ra dengan hamzah itu kita fatahkan, tak boleh imalah ya. Ini contoh muka surat 137. Jangan keliru di dalam skrin di slide Ustaz tu ada titik di bawah ra, itu tanda imalah. Tu terkopi Quran lain lah tu. Ya. Jadi kita dah sebut tu huruf ra dan hamzah tu tak boleh kita imalahkan. Falamma ra'al qamara basigha. Ya, macam tu. Walaupun nampak ada tanda bulat tu. Tapi kalau kita waqaf, ra dengan hamzah, kita akan imalah. Falamma ri'i. Boleh imalah dua-dua. Ya. Masa talaki terpulanglah, masa talaki tuan-tuan dan puan nak cuba waqaf, lepas tu undur balik sambung pun boleh aja. Ya. Mula-mula dia baca falamma ri'i, lepas tu dia patah balik falamma ra'al qamara bazigha. Bunyi ri'i tu Syekh nak tegur lah, salah. Rupanya dia berhenti, tak jadi tegur. Ya. Tak jadi tegur. Okey. Boleh ya? Itu muka surat 137. Baik, Imam Kisai juga dia imalahkan huruf nun dan huruf hamzah sekaligus. Wa na'a bi janibi. Itu daripada surah Fussilat ayat yang ke-51. Wa na'a bi janibi juga dalam surah Al-Isra ayat yang ke-83. Jadi imalahkan nun dan hamzah. Wa ni'i. Dua-dua sekaligus. Wa ni'i. Ya. Wa ni'i bi janibi, kita waqaf ke, kita wasal ke, memang baca gitu. Kita tengok ni, tuan-tuan puan boleh rujuk di muka surat 290 untuk surah Al-Isra. Ya, surah Al-Isra. Wa ni'i, lagi pun ada tanda bulat dua-dua tu, pada nun lagi, pada hamzah lagi ya. Wa ni'i bi janibi. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa ni'i bi janibi. Kena kawal sikitlah pasal dia nak imalahnya nun dengan hamzah je. Takut kita awal-awal lagi waw pun dah terus imalah. A'rada wa ni'i. Jadi semua imalahkan mula daripada waw, ya. Kena jaga sikit. Okey. Baik, nombor 10. Imam Kisai juga imalahkan. Ini banyak yang kita bincang pasal imalah ya. Awal-awal tadi tak banyak sangat. Imalah ni panjang cerita dia. Imam Kisai dia imalahkan huruf-huruf hayyun tahur, iaitu huruf ha, huruf ya, huruf ta, ha dan ra. Yang mana huruf-huruf ini terletak di pembukaan surah. Ya, pembukaan surah. Kalau katakan huruf ha, kita tengok alif yang terletak selepas ha di permulaan surah. 7 surah semuanya Ghafir. Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, ya, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Semuanya mula dengan ha mim, jadi imalahkan. Hamim. Kunci dia hayun tahur tadi. Kunci dia hafal itu. Ya. Okey. Mim tu tak kena imalah lah, nanti silap bunyi mim pun imalah juga. Ada yang baca gitu ya. Hamim.
He, mim. Kena bunyi mim lah. Mim. Okey. Nombor 2, alif yang terletak selepas ya, yang tadi hayun tahur tadi. Huruf ya. Boleh kita tengok dalam surah Maryam ada. Ka ha ye. Ya. He ha ye ain sad. Fokus kepada yang kita dah jumpa dululah, yang ha tu biar dulu. Okey. Kemudian Yasin pun sama ada ya. Yesin. Tu dah jadi kisah lah tu. Lepas tu macam mana pula ayat yang kedua? Pandai-pandailah kisah nya macam mana. Sampai habis. Okey. Yang ketiga ta. Daripada hayun tahur tadi, ta kita akan jumpa tiha. Tiha. Ya. Yang ha belum jumpa lagi. Okey. Nombor 2, asy-syu'ara dan al-qasas. Tasim mim. Dalam surah An-Naml pun sama. Tasim. Ya, dibaca dengan tasim. Okey. Kemudian alif yang terletak selepas ha tadi, hayun tahur, masuk dah huruf ha. Maka rupanya toha tadi bukan setakat to saja yang diimalahkan, ha pun diimalahkan. Jadi maka bunyinya ialah tehe. Tehe. Kita baca toha kan. Kalau siapa yang pernah talaki Warash dia huruf ha saja. Tohe. Datang Gizai pula dua-dua. Tehe. Ya. Datang pula yang salah, toho. Tu yang salah, toho. Tu dialek Kelantan punya bahasa punya maknanya cetek. Tu tak macam gitulah toho. Ya. Tak ada 3 je. Toha, sekali lagi. Toha, tohe dan tehe. Ya. Okey. Nombor 2 surah Maryam, kaf ha ya ain. Maknanya surah Maryam tadi kita bunyikan ya je. Ini ha pun masuk juga diimalahkan. Kaf he ye ain sad. Ya. Okey, imalah. Baik, yang kelimanya, alif yang terletak selepas ra di permulaan surah. Ya, di permulaan surah, iaitu surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, Alif Lam Ra, ataupun surah Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra. Imalah ya. Lam tu tak termasuk lam. Ya. Lam tu dia tersusun daripada 3 huruf dari situ. Mungkin kerana itu dia tak diimalahkan, yang lain semua 2 huruf aja. Okey. Tak ada pun kiraat yang imalahkan lam, tak ada yang baca alif lam, tak ada. Kita dengar pun pelik macam kelakar sikit bunyi gitu. Okey, kita tengok pula ni masuk bab Imam Ad-Duri. Imam Ad-Duri pula. Rupanya yang Imam Kisai ni, daripada Kisai, Duri pula yang paling banyak. Ya? Kalau kita tanya yang 10 qiraat, imam mana yang paling banyak imalah? Jawapannya Al-Kisai. Yang mana pula yang paling banyak dalam tu? Ad-Duri. Ya, di mana Ad-Duri dia imalah beberapa kalimah yang tak diimalahkan oleh Al-Laits ataupun Abul Haris. Pertamanya ialah Ustaz baca daripada sebelah kanan, sebelah kanan ke kiri. Kalimah kamishkah daripada surah An-Nur ayat 35 diimalahkan kamishki. Waqaf ke wasal ke sama je, kamishki. Mahya wa mahyaya. Wa mahyaya. Dia baca imalah wa mahyeya. Jangan salah ya yang pertama tu bukan ya yang kedua. Wa mahyeya.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia bukan baca wa mahye, jadi ye wa mamati. Itu lain pula bunyi ye itu. Hudaya surah Al-Baqarah ayat yang ke-38 dan Taha 123. Hudaya, imalahnya hudaya. Maswaya dalam surah Yusuf ayat 23. Maswaya. Okey, itu imalah. Maknanya kalau kita talaki Al-Kisai itu, kita baca Al-Laith dulu, kita baca dengan fathah lah dulu. Ya, maswaya, lepas tu buat duri pula, maswaya. Kafirin ni banyak dalam Quran. Mana-mana tempat lah, semuanya dia imalahkan. Kafirin. Okey. Ru'yaka. Dalam surah Yusuf ada ayat yang kelima, ru'yeka. Tapi kalau tak ada kaf tadi, Kisai. Maknanya Al-Laith termasuk imalah juga. Ru'ye, yang ni ru'yaka. Bila ru'yaka, itu bagi ad-duri. Dia baca ru'yeka. Ya. Kemudian alif yang sebelumnya, ra, berbaris bawah. Dia imalahkan alif yang terletak sebelum ra, baris bawah. An-nari, nari, ini contoh je, bukan kalimah khusus kepada an-nar saja. Tak, mana-mana kalimah yang mana dia tu ada huruf ra terletak baris bawah, yang mana baris bawah dan sebelumnya ada alif. Jadi imalahkan an-niri. Begitu juga kalimah adzanihim. Adzanihim ni nak yang mana satu? Nak a ke nak za tu? Jawapannya adzanihim. Ya, ini kena ingat betul-betul, jangan tersalah. Tersilap buat imalah yang diimalahkan a pula, adzanihim. Dia tak bunyi gitu. Bari'ikum, surah Al-Baqarah ayat 8. Ada 2 kali situ. Imalah juga bari'ikum, ya, bari'ikum. Kemudian Al-Bari'u surah Al-Hash ayat 24, imalahkan juga Al-Bari'u. Nusari'u surah Al-Mu'minun ayat 56, Nusari'u. Yusari'una, mana-mana tempat. Ada beberapa tempat lah kalimah yusari'un. Jadi diimalahkan yusari'un. Ini tak boleh nak bagi formula macam tadi, nak kata dilia, dirwau. Tak, dia memang kalimah ni diimalahkan. Wasari'u ila maghfiratin, dia baca imalah wasari'u. Ya. Begitu juga Ansari, surah Ali Imran ayat 52, As-Saff ayat 14, Ansari, dia baca imalah Ansari. Tuyanihim dengan al-jawar, mana-mana tempat diimalahkan tuyanihim al-jawari. Ada beberapa tempat dalam Quran macam al-jawaril kunnas, itu imalahlah al-jawiril kunnas. Adanina, adinina. Ya, tu kena ambil perhatian ya, yang mana satu nak imalah tu. Ke za ke na ujung tu. Lala sekali adanine. Lagi teruk tu adanine. Ya, adinina. Okey. Sebab tengah-tengah tu yang duduk di hujung tu kita imalah kan. Jadi sebab tu diingatkan. Okey, baik. Terusnya yang akhir ni dalam perbincangan fathah imalah ni, awal ni imalah oleh Kisai semuanya, imalah oleh ad-duri saja. Kemudian yang tak diimalahkan ya, tempat apa ni, kalimah-kalimah yang Ustaz halak ini kalimah yang kira apa panggil lah kita sebutnya gitu. Kalimah antaranya ialah Ustaz baca daripada kanan ke kiri. Al-hanajir, kalimah lada tak diimalahkan, tak dibaca ladi. Walaupun
Kisai ini dah terkenal dengan imalah. Rupanya dia 5 kalimah ini imam-imam lain yang tak imalah, dia pun sama tak imalah. Tak ada pula baca ladih, tak ada. Kalimah ala pun sama, ala. Ala ni banyak dalam Quran, semuanya tak diimalahkan. Termasuk Kisai lah. Hatta ta'lamu ma taqulun yang tadi. Jadi hatta tak dibaca imalah juga, tak ada yang baca hatte. Sama juga ila tak diimalahkan ile. Bukan kata susah nak imalah. Kalau kita kata senang aja imalah ale, hatte, ile. Tapi dalam bahasa tak ada satu pun kabilah yang imalahkan kalimah ini. Macam kita kata dalam bab tebalkan lam lah, Ustaz dah pernah sebut sebelum ni. Macam kita kata kalimah bola pergilah mana-mana negeri pun, termasuk Kelantan sendiri pun tak ada yang kata bolo. Semuanya bola. Pergi Negeri Sembilan pun bola. Adakah ada negeri mana? Tak tahu ada negeri yang sebut jom kita main bola. Saya tak ada lah sebut bola. Semua bola. Padahal LA ni kadang-kadang tempat tertentu dia jadi law. Dia boleh jadi law. Contohnya kalau di Kelantan lah. Kalau BILA, bakunya bila. Kan bila larut malam kan. Bila. Tapi kita tak cakap bila. Cakap bila. Tiba je bila. Bila lah malek. Ya. Tapi LA yang sama pada BOLA. Dia tak jadi bolo, dia jadi bola. Ya. Itulah lebih kurang nak faham masalah, nak faham situasi ni. Okey, begitu juga ma zaka dalam surah An-Nur ayat yang ke-21 diimalahkan ma zaki. Ma zaki. Ma zaki imalahkan pula tu. Tak boleh imalahkan ma zaka. Kalau ada sabdu baru boleh. Zakiha yang tadi kita dah jumpa tadi. Itu ada sabdu ya. Zaki. Okey. Baik, ini tempat-tempat yang dikecuali. Ini surah An-Nur ayat 21. Tuan-tuan tandalah yang ladal hanajir dalam surah Ghafir. Ala hatta ila tu tak Ustaz tak tulis. Tak terlarat nak tulis surah-surah ayat-ayatnya banyak sangat ya. Itu tak tulislah. Baik. Begitu ya tempat yang dikecuali daripada imalah iaitu alif yang diibdalkan daripada tanwin seperti hamzah. Tak ada qiraat yang baca hamzah. Dhanka diimalahkan dhanki. Makna yang nak sebutnya di sini, alif ini dia ibdalkan daripada tanwin yang kita sebut sebagai mad iwad. Ya, mad dia tak samalah dengan tanwin pada alif maksurah. Seperti huda, suda, suwa, dia tetap ada ziliat dia tu dan dia bertanwin. Kalau kita dengar macam sama, dhanka, huda, macam sama. Itu kita nak ingatkan, pastikan betul-betul yang alif datang itu pada hamzah misalnya ya, tak sama dengan di suwa ataupun suda. Itu adalah untuk khusus bagi alif maksur. Jadi tak imalah ya. Yang tu kalau katakan huda, suda, suwa dan sebagainya diimalahkan ketika waqaf dan difathahkan ketika wasal. Okey, perhatian. Sebenarnya sebab daripada alif yang diimalahkan itu huruf sakin kerana tanwin ataupun tidak, maka ditegak daripada membaca imalah ketika wasal. Ya. Kalau katakan depannya tu ada huruf yang mati, alif yang sepatutnya imalah itu terdapat huruf sakin. Sakin tu berlaku kerana tanwin ataupun bukan tanwin.
maka ditegah daripada baca imalah. Ketika wasal tak boleh, dan hanya boleh imalah ketika wakaf saja. Maka di sini Al-Allamah Al-Mutawalli telah susun untuk mengingatkan kita, dan Ustaz pernah sebut sebelum ni pun, dah sebut juga dalam metodologi qiraat yang lain seperti Hamzah, dia dah baca yang ni. Dia kata Syekh Al-Mutawalli, waqfan amil maulam musamman wa ada waridan wasuan sudan i'tala bahan watuan mafan amang waqran fata musallam saffan ma'hudan qat. Jadi beberapa kalimah yang disenarai dalam bait qasidah dia itu boleh kita ambil, ada semuanya 17 kalimah yang kesemuanya bertanwin. Ia diimalahkan hanya ketika kita wakaf sahaja dan tak diimalahkan bila kita baca wasal. Okey, yang ini contoh yang bukan tanwin. Ya, bukan tanwin. Dia berlaku huruf depannya mati itu bukan kerana tanwin. Okey, kalau tanwin yang berlaku, kalau tanwin huruf yang mati itu adalah hasil pada tanwin nun lah. Nun mati. Sekarang ni kalau kita tengok contoh ya, inna lamma taghal ma. Jadi situ ada matinya lam, taghal ma. Kalau kita baca sambung akan jumpalah lam yang mati tu. Maka tak boleh imalahkan taghil ma, tak boleh. Begitu juga wa ataina Isa ibn Maryam. Kita tak imalahkan, tak baca Isa ibn. Baca macam biasa Isa ibn. Baca dengan fathah bila waqaf aja. Terus imalah wa ataina Isa. Kemudian wa id ataina Musa diimalahkan wa id ataina Musa. Dan wa sayarallah diimalahkan ketika waqaf sahaja, wa sayari bila sambung tak diimalahkan, wa sayarallah. Okey. Tak ada apa ni. Okey, baik, kita masuk yang last lah Ustaz rasa untuk hari ini. Ingatkan dapat habiskan tapi rasa tak sempat. Dah minggu depan mungkin sikit sangat. Kita teruslah cuba praktikal lah untuk penuhi masa minggu hadapan ya. Okey, kita tengok yang ni. Imalahat ta'nis inilah yang panggil khususi bagi Imam Al-Kisai. Unikan bagi Imam atau qiraat Al-Kisai, atau kita dapat mengenali seorang pembaca itu baca qiraat Al-Kisai dalam bab ini ya. Macam kita Warash. Warash terkena tebalkan lam, tarkikkan ra, mad badal, dialah satu-satunya. Naik pada Ibnu Katsir kita akan jumpa dia ini bacanya dengan masyhur dengan bab ha dhamirnya ya, ganti nama, disilahkan hu ke hi ke. Bila kita masuk Abu Amr Ad-Duri terkenal juga dengan taklil dan imalahnya, antaranya kalimah an-nas satu-satunya diimalahkan oleh Ad-Duri. Dan Susi pula terkenal dengan idgham kabir ya. Kalau naik bab Hisham, bab wakafnya ya, Ibnu Zakwan, ada beberapa tempat yang diimalahkan khusus baginya. Dan juga kalau kita naik kepada Hafs itu dah maklumlah ya, dan Syu'bah pun ada tempat-tempat tertentu yang diimalahkan. Hamzahnya terkenal dengan saktahnya. Maka Imam Kisai ini terkenal dengan imalahat ta'nis ketika wakaf. Ini cerita ketika wakaf ya. Minta ambil perhatian, ketika wakaf saja. Tak wakaf tak jadi. Wakaf ada imalah. Baik, secara ringkas Ustaz buat dalam nota ini. Dalam bab ini ada terbahagi kepada dua mazhab, dua aliran. Tapi tetap daripada Imam Al-Kisai tetap di bawah Thariq Asy-Syatibi. Ya, gelar ataupun disebut sebagai madhab tafsili dan satu lagi madhab ijmali. Tafsili ini merujuk kepada dia ada perincian. Tafsili itu merujuk kepada mazhab ini ada perincian dia. Nak imalah kena begini syaratnya. Jadi cukup orang panggil ada perincian dia. Tapi kalau ijmali dia umum ya.
Maknanya lebih terbuka. Okey. Dalam mazhab tafsili ni dia kata apa? Yang boleh kita baca imalah ketika wakaf pada hak taknis ini ialah apabila kalimah itu didahului oleh salah satu. Ni saya ambil daripada kiri ya, daripada kiri kita pergi ke kanan pas ni. Yang diimalahnya ialah apabila hak taknis terletak selepas hak taknis terletak selepas salah satu daripada 15 huruf berikut, iaitu fajasat Zainabu lidhaudi syamsin. Jadi kalau nak talaki kiraat Al-Kisai, dia kena hafal lah yang ini. Kalau tak nak hafal pun tak apa, asalkan ingat aja. Fajasat Zainabu lidhaudi syamsin. Ya, ulang kali, banyak kali, insya-Allah boleh ingatlah. Zainabu tak ada masalah dah, rasanya dah senang je. Zainabu ada orang nama Zainab, lagi senang. Syamsin pun senang juga, ada nama Syams. Yang nak ingatnya fajasat dengan lidhaudi itulah. Ya. Okey, jadi 15 huruf. Jadi kalau kita ambil contohnya ya, cuba cari kalimah apa yang ada huruf mana-mana salah satu daripada 15 ini kemudian ada hak taknis. Sebagai contohnya, apa dia? Banyaklah kalau kita tengok dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nampak tak? Ada ta marbutah hujungnya, lumazah. Sebelum ta marbutah tu atau kita pakai hak taknis sebelumnya huruf apa? Huruf zai. Huruf zai ada tak tersenarai dalam 15 ni? Ada pada kalimah Zainabu. Maka apa kita kena buat? Kita kena imalah. Wailul likulli humazatil lumazih. Bunyi macam tu. Lumazih. Ya. Alladhi jamma'a malan wa'addadih. Wa'addadih pasal ada huruf dal. Nampak? Ada dal lidhaudi. Yahsibu anna malahu akhla. Apa akhla apa? Jangan salah. Ya, jangan pula baca akhladih. Itu tak boleh baca akhladih. Kenapa pula tak boleh baca akhladih? Kan huruf dal. Kena tengok. Itu ta marbutah ke atau huruf apa? Adakah dia ha taknis? Bila kita tengok Quran, rupanya bukan ta marbutah, dia adalah ha dhamir. Akhladahu. Jadi hati-hati kalau kita baca tak tengok di Quran tu, kena faham, kena ingat betul-betul. Kalau tengok di Quran senang, ta marbutah. Tapi kalau tengok di Quran tak faham konsep tadi pun masalah juga. Kan dia hafal asal bunyi ada dal, tak kisahlah ha ke, tak bukan ha ta marbutah ke, dia imalah semua ya. Kalla la yunbadanna fil huta. Huta apa? Mah ke mih? Confuse dah tadi. Dah confuse, dah takut-takut dah tadi. Baru sebut tadi takut ha dhamir lah. Ya. Ta marbutah, maka kita baca hutamih. Okey. Baik, itu sebagai contohnya. Baik. Kalau kita tengok dan seterusnya lah ya, contoh-contoh lain boleh tengok daripada Quran. Imalah hak taknis ketika yang terusnya, imalah hak taknis ketika wakaf bila didahului oleh salah satu daripada huruf-huruf yang terhimpun dalam ungkapan akhar. Kalau katakan tak adalah fajasat Zainabu lidhaudi syamsin, tapi dia ada akhar. Maknanya apa? Ta marbutah terletak selepas salah satu daripada huruf hamzah ke, kaf ke, ha ke, ra. Tapi yang 4 huruf ini dia ada syarat. Kita nak katakan ada hamzah, ada kaf, ada ha, ada ra, dia ada syarat. Kalaulah huruf yang terletak sebelum daripada huruf-huruf akhar ini dengan syaratnya berbaris bawah. Kalau bukan baris bawah pun ada ya mati seperti kahai'ah. Nampak ada hamzah tu. Daripada akhar ada hamzah. Kena tengok sebelum hamzah huruf apa? Okey, huruf ya. Maka bolehlah imalah kahai'ih ketika wakaf. Boleh kahai'ih. Akhirah ada ta marbutah. Sebelumnya apa? Ra.
Kena tengok lagi sebelum ra tu baris apa? Baris bawah. So boleh akhirih. Satu wajah je. Akhirih. Okey. Begitu juga imalah, jika sebelum daripada huruf dalam akhar ini ada hurufnya mati, sebelum mati tu baris bawah seperti kalimah la'ibarah. Maka kalimah la'ibarah ada ta marbutah sebelumnya ra. Okey, nanti dulu cek dulu sebelum ra tu huruf apa. Tengok sebelum ra mati. Kena tengok lagi sebelum mati tu baris apa. Okey, confirm baris bawah, maka kita imalahkan. La'ibarih. Ya. La'ibarih. Baik. Dalam mazhab tafsili ini juga, kalaulah ta marbutah ini terletak daripada huruf yang bukan fajasat Zainabul Daudi Syamsin, bukan juga akhar, tetapi hurufnya haqqun, haqqu dighatu asin khadha, maka dia tak boleh baca dengan imalah. Wan natihah, tak imalah. Al-qari'ah, mal qari'ah, dia tak imalah. Ya. Al-haqqah, tak imalah. Tak baca al-haqqih, mal-haqqih, tak buat gitu. Kenapa? Berpandu kepada mazhab tafsili. Tapi nanti dulu ada lagi mazhab ijmali yang akan kita sambung pada minggu hadapan. Macam suspend gitu. Jadi insya-Allah ya, pegang ataupun cuba faham apa yang saya uraikan daripada mazhab tafsili ini insya-Allah. Ya. Ini salah satu daripada yang saya sebut tadi, keunikan dalam bacaan qiraat Al-Kisai. Okey. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, walaupun kita tak sempat selesai tajuk ini, insya-Allah kita akan sambung minggu yang akan datang dan habislah insya-Allah minggu depan akan selesai semuanya. Masuk bab ya idhafah ya zaidah, ada sikit saja lagi daripada metodologi qiraat Al-Kisai. Jadi sampai itu kita pun dah nak puasa. Jadi sedang molek lah. Ya. Okey. Baik, tertanggul di sini dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih.